Assalamualaikum semua. Anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Khas untuk anda, kita bersiaran secara langsung selama 1 jam seperti biasa dari Wisma bernama saya Pasha Rahim, dan hari ini saya bergandingan bersama. Dan saya Zahra Syed. Apa khabar anda semua penonton Apa Khabar Malaysia? Hari ini 29 Oktober. Saya kira satu berita gembira untuk semua rakyat Malaysia, bukan sahaja bagi mereka yang ingin menyambut perayaan Deepavali, tetapi juga yang lain-lain lah, sebab kita tahu bila musim perayaan ini dengan cuti sekolah, ramai yang mengambil kesempatannya Pasha untuk balik ke kampung. Betul. Dan khabar gembira juga hari ini tol percuma. Hari ini dan juga besok sebenarnya. Betul. Jadi kepada anda semua yang telah ataupun akan melakukan perjalanan pulang ke kampung atau mungkin membawa ahli keluarga bercuti, ambil kesempatan kan cuti sekolah juga akan bermula besok. Semua tol adalah percuma sehingga besok. Tapi yang penting apa-apa pun sebelum nak memulakan perjalanan tu pastikan kereta anda telah pun diperiksa, ceklah tayar pressure, cek engine dan sebagainya. Bagi anda juga yang akan melakukan perjalanan melalui penerbangan ke ataupun menaiki bas ke, jangan lupa pastikan pasport dibawa sekali ya. Kalau itu penting. Ni sampai airport tiba-tiba pasport tak ada pula. Alamak. Okey, apabila kita sebut tentang perayaan Deepavali, pastinya kalau Pasha sendiri suka makan apa, makanan tradisional mereka? Okey, untuk saya sendiri setiap tahun sebenarnya saya akan pulang ke kampung halaman. Saya membesar di Kelang. Jadi setiap tahun saya akan pulang ke Kelang untuk merayakan perayaan Deepavali bersama dengan kawan rapat saya. Setiap tahun bapa beliau akan memasak masakan this is his orang kata dia punya signature dish lah, iaitu mutton curry dengan ghee rice. So setiap tahun memang menjadi kewajipan untuk saya, kawan-kawan semua akan pergi merayakan Deepavali bersama mereka. Okey, itulah kan, sebab kita boleh tengok setiap perayaan sebenarnya di Malaysia ini, apa pun sama ada Deepavali, Tahun Baru Cina maupun Hari Raya kita sendiri, sebenarnya kita boleh nampak kesepaduan dan kesepakatan antara kaum tu. Walaupun kita berlainan agama, tapi dengan kita berkongsi lah kan perayaan dan sebagainya, kita mendapatkan sebenarnya ukhuwah di antara kita. Apa pun yang penting kita semua rakyat Malaysia dan kita saling menyayangi antara satu sama lain. Itulah sebenarnya yang menguatkan kita sebagai satu bangsa Malaysia. Ya, itu yang paling penting. Tapi bercakap tentang hidangan Deepavali, pagi ni kena cakap pasal makanan lah. Kita belum makan lagi kan. Masyarakat India ni memang pandai masak kambing. Kalau kita nak cuba, mungkin saya lah kot masak macam tak jadi. 3-4 kali buat tak jadi. Mungkin dengan bahan-bahan yang digunakan dengan garapan tu, kita rasa memang lain sangat berbanding kalau kita yang masak. Okey, mungkin kena ikut saya balik ke rumah kawan saya dekat Kelang tu, kita belajar macam mana kena masak kari kambing. Sounds like a plan. Okey, hari ini Pasha. Tadi kita kongsikan berkenaan dengan tol percuma sepanjang perayaan Deepavali hari ini dan juga sehingga besok, dan dianggarkan juga sebanyak 2.62 juta kenderaan yang akan menggunakan lebuh raya bermula hari ini. Jadi seperti biasalah aliran trafik akan dijangka meningkat dengan jumlah 2.62 juta, banyak jumlah kenderaan tu ya. Yang mereka akan menuju ke pantai timur, utara dan juga selatan, susulan sambutan Deepavali, dan juga selain daripada balik kampung akan mungkin bercuti bersama ahli keluarga dan sebagainya. Menurut Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya LLM Datuk Sazali Harun berkata 2.13 juta kenderaan akan menggunakan lebuh raya di bawah kumpulan PLAS, 198,000 menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak, 78,220 lebuh raya Pantai Timur Fasa 1, 59,220 lebuh raya Pantai Timur Fasa 2, dan juga 153,700 akan menggunakan lebuh raya Persisaran Pantai Barat WCE. Dan juga kita nak ingatkan kepada semua pengguna lebuh raya yang akan mendepani peningkatan trafik ini, LLM juga telah pun mengarahkan semua syarikat konsesi untuk melakukan persediaan rapi agar perjalanan pengguna lebuh raya selamat dan lancar. Bukan sahaja bagi pihak konsesi lebuh raya, tapi juga untuk pihak pengguna-pengguna jalan raya pun orang kata memandulah secara berhemah. Janganlah kita nak sesuka hati memotong di antara satu sama lain. Yang penting kita nak sampai ke destinasi kita tu dengan
dengan selamat dan berhati-hati Itu paling di penting. jalan raya. Pengguna jalan raya juga jangan ingat semua nak sampai cepat. Orang lain pun nak sampai cepat juga. Jangan ada sifat mementingkan diri. Especially bagi mereka yang suka masuk emergency lane. Awas, ada yang menunggu di depan. Baik, selain daripada itu, seperti yang kita wawarkan di awal rancangan di mana tol percuma sempena Deepavali pada hari ini dan juga esok di mana Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam kenyataan hari ini memaklumkan tol percuma bakal dilaksanakan di semua lebuh raya bermula pada 12.01 tengah malam ini. Semalam maksudnya sehingga 11.59 malam pada 30 Oktober iaitu pada hari esok. Bagaimanapun beliau berkata pengecualian itu hanya diberikan kepada kenderaan kelas 1 iaitu kenderaan persendirian di semua plaza tol kecuali di sempadan negara iaitu tol bangunan Sultan Iskandar Lebuh Raya Utara Selatan Plus dan tol Tanjung Kupang Lebuh Raya laluan kedua Malaysia Singapura atau link kedua Johor Darul Takzim. Dan pemberian tol percuma ini adalah selaras dengan teras utama Kerajaan Malaysia Madani iaitu kesejahteraan dan ihsan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat di samping mengukuhkan budaya perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Yes, dan apa-apa pun pada semua pengguna lebuh raya boleh mendapatkan ataupun ingin untuk merancang perjalanan anda boleh mendapatkan status update daripada semua laman sosial lebuh raya di Malaysia. Dan selain daripada itu kita nak tengok juga ramalan cuaca untuk hari ini. Kalau hujan ke bolehlah kita rancang perjalanan kita kan. Selalunya kalau hujan tu mesti ada traffic jam. Betul. Jadi kita tengok dulu ramalan cuaca untuk hari ini dan seterusnya bersama teman penyampai Helena Pallavi dari Bilik Berita. Silakan. Saksikan. Pagi dari Bilik Berita bersama saya Helena Pallavi. Malaysia akan terus menjalinkan hubungan baik dengan semua negara demi meningkatkan pelaburan, namun pada masa sama teguh mempertahankan sokongannya terhadap Palestin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan baik itu adalah langkah Malaysia untuk membina kekuatan dalaman demi menjaga kepentingan, keselamatan dan masa depan negara. Sebab itu saya sebut di Jemaah Menteri, saya kata no. Dalam soal Gaza ni kita tak ada had. We will still express our position strongly baik depan Biden, baik depan Olaf Scholz, atau depan Blinken, kerana saya ingat mereka sudah langgar semua pertimbangan kemanusiaan. Datuk Seri Anwar berkata ketika ini antara negara yang berani bersuara serta bertindak menentang kekejaman berterusan Israel ke atas rakyat Palestin ialah Turkiye dan Iran. Beliau berkata pencerobohan dan kekejaman Israel terhadap rakyat Palestin semakin melampau serta tidak berperi kemanusiaan hingga sanggup membunuh wanita dan kanak-kanak yang tidak berdosa. Kerajaan berhasrat untuk menggunakan kenderaan elektrik EV sebagai kenderaan rasmi bagi kegunaan pemimpin ASEAN sempena kepengerusian ASEAN Malaysia 2025. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan ini dilakukan bagi menyokong usaha negara untuk beralih ke sumber tenaga yang boleh diperbaharui yang bersifat lebih mampan dan hijau. Beliau yang juga Menteri Keuangan menjelaskan penggunaan kenderaan EV tidak menelan belanja yang terlalu tinggi dan perkara ini akan dimaklumkan kepada semua pemimpin ASEAN kelak. If we are serious about sustainability and energy transition, let us showcase in Malaysia all cars to be provided for heads of government and ministers and officials will be only EV cars. Beliau berkata demikian pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani bertajuk Sektor Tenaga Pemangkin Pertumbuhan Sosio-Ekonomi yang Mampan dan Inklusif di Putrajaya pada Isnin yang turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir.
wacana pada malam ini. Oleh yang demikian, 66,042 anggota daripada 3 agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN bersiap siaga menghadapi monsun timur laut yang diramal bermula awal bulan depan. KDN dalam kenyataan hari ini memaklumkan jumlah itu melibatkan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM selain 10,540 pelbagai aset. Daripada jumlah itu, seramai 17,216 anggota PDRM berserta 9,936 aset pelbagai jenis, rela 47,100 anggota dan 457 aset, manakala APMM 1,726 anggota dan 147 aset telah bersedia diatur gerak di seluruh negara. Antara peranan pasukan ini adalah pemindahan mangsa, kawalan keselamatan dan trafik di tempat bencana, rondaan dan pemantauan kawasan berisiko bencana, penugasan di pusat pemindahan sementara, penugasan di pusat pangkalan bekalan hadapan, operasi mencari dan menyelamat serta penugasan pasca bencana banjir. Selain itu, PDRM juga akan bertindak sebagai komando operasi bencana seperti yang ditetapkan dalam arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA nombor 1, Dasar dan Mekanisme Pengurusan Bencana Negara. Sekian dari Bilik Berita, salam Malaysia Madani. Kembali dalam Apa Khabar Malaysia, dan kali ini kita nak nak chit-chat ataupun nak berborak sikit mengenai Kampung Angkat Madani di bawah Jabatan Audit Negara. Betul. Kampungnya kita rahsiakan dulu. Tapi apa-apa pun bersama kita pagi ini, kita sukalah kita ingin memperkenalkan tetamu kita, Muhammad Salihuddin Zainal Abidin, merupakan Ketua Penolong Pengarah Cawangan Dasar dan Pembangunan Organisasi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dari Jabatan Audit Negara. Selalunya kalau kita dengar pasal audit ini dia macam gementar Betul, sikit, gementar, seram, sejuk, seram, sejuk. Tapi kita melihatkan Cik Salihuddin ni mukanya lembut je. Jadi kita tolak tepi dulu. Kita nak dan bicara. maka kerana hari ini pun kita bukannya nak bercerita tentang audit, tapi kita nak bercerita tentang Kampung Angkat Madani, apa dia, program Santuni Madani ni. Maka untuk hari ini kita akan bertanyakanlah kepada Encik Muhammad Salihuddin. Untuk memulakan kita punya sesi kita pada pagi ini, mungkin boleh terangkan secara terperinci sedikit mengenai Kampung Angkat Madani ni, apa dia, dan mungkin tadi kita tak bagi tahu kampung apa yang telah pun dipilih. Mungkin Encik Salih boleh bagi tahu penonton kampung mana yang terpilih, kenapa memilih kampung tersebut, dan sebagainya. Okey. Pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi secara umumnya mengenai Kampung Angkat Madani itu sendiri, program itu sendiri, dan secara umumnya mengenai majlis peluncuran Kampung Angkat Madani yang di bawah Jabatan Audit Negara. Dan juga Santuni Madani. Kita juga ada program Santuni Madani. Okey. Mungkin saya boleh kongsikan mengenai apakah itu Kampung Angkat Madani, program itu. Okey, Kampung Angkat Madani adalah program yang mana diumumkan ketika Belanjawan 2024. Dan ketika itu harapan kerajaan untuk jabatan-jabatan ataupun kementerian membantu untuk memperlengkapkan kemudahan ataupun prasarana di kawasan-kawasan kampung. Jadi setiap kementerian dan jabatan ni perlu memilih satu kampung untuk dibangunkan, dibantu untuk melaksanakan pelbagai projek. Dan keutamaan yang perlu diberikan adalah kampung-kampung asal. Kampung asal ketua jabatan di kementerian ataupun jabatan. Okey. Jadi Jabatan Audit Negara telah memilih Kampung Masjid Ijuk di Perak sebagai kampung akad. Kenapa? Kerana Kampung Masjid Ijuk ini adalah kampung yang diasaskan oleh moyang yang berbagai Datuk Ketua Audit Negara, iaitu yang berbagai Datuk Wan Suraya, Wan Muhammad Razi, dan beliau juga dilahirkan di kampung itu. So ini boleh diibaratkan sebagai sirih pulang ke gagang. Yang mana Imam Bagi Datuk berpeluang untuk meneruskan legasi yang telah diasaskan oleh moyang beliau. Dan juga beliau boleh membantu untuk
dari segi pembangunan, dari segi infrastruktur dan kesejahteraan di penduduk setempat itu sendiri. Jadi untuk orang Ya. kata berbakti semulalah kepada kampung tempat asal usul tu menarik. Walaupun belum pernah sampai lagi kita Fasha Belum. sampai dah. Belum, Kita tak pernah pernah. sampai. Mungkin Cik Saleh boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang perjalanan majlis nanti di mana akan berlaku majlis peluncuran Kampung Angkat Madani ini pada 3 November nanti. Bagaimana agaknya nanti? Okey. Untuk selepas kita dah selesaikan untuk melaksanakan projek tersebut, Okey. kita akan ada satu majlis peluncuran dan majlis peluncuran itu akan diadakan pada 3 November 2024 pada hari Ahad. Okey. 3 November 2024 akan dilaksanakan di Padang Awam Kampung Masjid Ijuk di Perak. Okey, tapi sebenarnya mungkin saya boleh kongsikan sebelum berlangsungnya 3 hari bulan tu, sehari sebelum tu kita akan laksanakan program gotong royong. Program gotong royong iaitu pelibatan antara orang kampung dan juga kaki tangan di Jabatan Penduduk Negara. Antara perkara program yang kita akan lakukan adalah program gotong royong di beberapa kawasan seperti di kawasan masjid atau di kawasan-kawasan perkuburan dan juga aktiviti mengecat sekolah, dan juga kita akan ada program gotong royong memasak bersama dengan masakan kampung. Dan pada di sebelah petang juga kami akan menganjurkan program pertandingan bola sepak yang juga dilibatkan pasukan daripada Jabatan Penduduk Negara dan juga jabatan pasukan-pasukan di kawasan-kawasan kampung, dan kita Okey. akan bertanding untuk merebut piala Ketua Didik Negara. Wow, okey. Dan sebenarnya di sebelah pagi seperti yang saya maklumkan, kita akan ada program Santuni Madani. Betul, okey. Okey, program Santuni Madani inilah program yang dia berbeza, tetapi program ni dia dilaksanakan di Taman Tasik Taiping. Okey. Mungkin Cik Saleh boleh jelaskan secara ringkaslah berkenaan dengan program Santuni Madani ni dan juga apa antara pengisian-pengisiannya untuk program tersebut. Okey. Program Santuni Madani ni antara program lain di bawah gagasan Kerajaan Madani, yang mana program ini adalah program inisiatif Satu Pemimpin Satu Kampung. Yang mana program ini pengkhususannya macam Kampung Angkat Madani, pengkhususannya lebih kepada projek fizikal. Tetapi ini lebih kepada program di mana setiap jabatan dan kementerian perlu memilih satu kawasan untuk dipantau dan dibangun. Pengkhususannya adalah untuk lebih kepada peningkatan sosioekonomi. Okey, untuk berbalik kepada program yang kita akan laksanakan pada 2 hari bulan nanti, kita akan ada program sesi libat urus yang mana pihak Jabatan Penduduk Negara akan bertemu dengan penduduk kawasan di Taman Tasik Taiping untuk mendengar apa isu-isu yang boleh kami bantu. Okey. Tapi sebelum tu kita sebelum dilaksanakan sesi libat urus tu, kita akan ada sesi senam robik bersama dengan penduduk di kawasan taman itu. Okey. Dan selepas selesai senam robik, kita akan ada sesi libat urus dan juga kita akan ada penyerahan bantuan kepada 30 orang miskin yang terpilih. Jadi untuk semua penduduk masyarakat di Taman Tasik Taiping, so bolehlah untuk join sekali. Seperti yang saya nyatakan, kita akan ada sinerobik, kita akan ada sesi libat urus dan kita akan ada sesi penyerahan bantuan baku makanan kepada 30 orang golongan miskin yang memerlukan. Jadi penduduk yang kat situ ambil peluang, mungkin boleh join daripada pagi sehingga tengah hari tu. Okey. Boleh buka kemah mungkin. Boleh. Kalau saya dengan Ya. Pasha mungkin kita buka kemah lah. Barulah feel duduk di tasik, feeling healing kan Cik Saleh. Cik Dan Saleh. sorry, mungkin saya lupa nak beritahu. Ha. Lokasinya adalah di Pavilion Zoo Taiping. Di pekarangan Zoo Taiping. Boleh masuk tak? Dia pekarangan je. Oh, Dia bukan pekarangan. masuk dalam zoo tu, Oh, dia kalau pekarangan. masuk dalam zoo kena beli tiket lah pula. Di okey. pekarangan di depan di Pavilion Zoo Taiping, Perak. Alright. Cik Saleh, agaknya berapa ramai yang akan terlibat dalam majlis peluncuran termasuk daripada Jabatan Audit sendiri dan juga jangkaan pelibatan daripada penduduk sekitar. Berapa ramai agaknya? Okey. Untuk kita berbalik kepada majlis peluncuran tadi. Okey, majlis peluncuran Kampung Angkat Madani seperti yang saya nyatakan, kita akan adakan pada 3 November yang mana kita menjangkakan penglibatan sehingga 1,500 sebab kita buat konsep mini carnival pada hari itu. Okey. Dari segi pengisian tu memang banyak program yang kita akan laksanakan. Antaranya perkara yang mungkin yang boleh menarik perhatian orang adalah kita akan ada sesi perkongsian ilmu oleh selebriti terkenal. Siapa selebriti itu?
Kita tunggu. Oh, nanti. tunggu juga. Alah, Kena bagi tahulah macam kita mana tadi orang ramai bagi- nak bagi hint. terasa Cik Saleh pun teruja pun dah untuk sampai. datang. Kena bagi tahu supaya orang kata, oh tak tahu Fatamin contohnya lah. baru Ramai. orang beramai-ramai. Daripada 1,500 Cik Saleh silap jadi 4,000. Hint dia the Hero Malaya. Hero Ya. Malaya. So Siapa Hero seorang? Malaya ni Tapi Hero Malaya generasi yang mana satu tu ramai. Kita ada beramai Hero kita ada Malaya. Cik XYZ Saleh. generasi Cik Saleh. generasi yang berumur tapi masih digelai oleh orang-orang. Oh, wow. Berumur Maksudnya- digilai. Macam mana ya? Kita nak Okey. kita nak main teka-teki ke macam mana? Boleh Cik Saleh, jangan main macam ni. Okey, mungkin Datuk Syamno? Ya, betul. Yes, betul sangkaan kami. Alright. Okey, Okey, selain daripada itu apa lagi antara aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan pada majlis peluncuran tu nanti? Okey, selain itu kita juga ada pertandingan memasak, mewarna dan gubahan. Yang mana untuk pertandingan mewarna ni kita akan buka kepada kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Okey. Untuk yang pertandingan memasak dan gubahan kita khususnya untuk golongan wanita dan ini semua adalah di bawah kelolaan Kemas. Tapi golongan wanita je ke yang boleh sertai pertandingan? Kalau memasak dengan gubahan bunga dia mesti wanita. Lelaki-lelaki ke kat luar sana ada yang berbakat juga Cik Saleh. Betul. Boleh, tak ada Jadi masalah. dia terbukalah sebenarnya kepada Ya, semua. okey. Tetapi orang kata sasarannya adalah golongan Wanita. wanita dan Ya, golongan betul. mama lah macam tu. Sebab untuk yang lelaki tu kita dah buat semalam yang sehari sebelum tu pertandingan Okey, bola apa? sepak. Oh, Okey. Okey. mana dah tahu kan hari sebelum tu main bola sepak, hari selepas ni memasak pula. Kita wipe up kan golongan ada juga lelaki lelaki kita. ni memang berbakat all-rounder orang kata. Betul. Semua boleh lelaki lah, tak semua lelaki, ada sesetengah sajalah kan. Okey, itu kita cakap tentang majlis peluncuran. Aha. Sedikitlah kalau boleh kongsikan, ada tak sebarang rancangan sekiranya mencapai kejayaan dan juga matlamat dalam Kampung Angkat Madani yang adalah projek pertama saya kira, perancangan untuk meneruskan program ini pada masa hadapan. Okey. Ataupun ada perancangan untuk mengambil kampung lain pula sebagai kampung angkat. Sebab kalau kita tengok seperti mana yang kita semua sedia maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa peruntukan untuk Kampung Angkat Madani ini akan diteruskan. Okey. Dengan jumlahnya sedia maklumkan 200 juta. So kami di Jabatan Abid Negara kami memang sangat berbesar hati untuk meneruskan perancangan untuk melaksanakan program Angkat Madani ini. Sebab kita dah berjaya untuk tahun ni dan kami menyambut baik saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk terus membantu untuk melaksanakan projek-projek kemungkinan di kampung lain yang kita akan pilih nanti. Tapi mungkin Cik Saleh juga boleh kongsikan dengan kami dan juga dengan penonton. Mungkin dengan adanya program seperti Kampung Angkat Madani, kan antara matlamat dan juga objektif yang ingin dicapai, kerana pastinya bukanlah satu program yang kita nak buat secara one off sahaja, kena ada kesinambungan dia. Antara ialah matlamat sebenar yang ingin dicapai dengan adanya program-program seperti Kampung Angkat Madani ni. Adakah Jabatan Audit Negara contohnya akan ada program setiap minggu ataupun setiap bulan bersama dengan penduduk kampung? Antara program-program yang akan dijalankan selain daripada mungkin pembangunan infrastruktur dan sebagainya, ada kata program macam bersama dengan anak-anak kampung ke, dari segi pembelajaran dan sebagainya, macam mana? Dia sebenarnya untuk program Kampung Angkat Madani ini adalah tempoh masanya adalah untuk tahun ini saja. Maksudnya bila kita dah laksanakan projek-projek dan by end of this year projek itu perlu disiapkan dan kami berjaya telah menyiapkan 10 projek itu, tetapi itu adalah fokusnya kepada projek fizikal. Okey. Tapi projek yang non fizikal ni dari segi pembangunan usahawan di kawasan itu, dari segi pendidikan, itu antara fokus yang kami akan terus untuk beri penumpuan selepas projek itu disiapkan. Okey, faham? Okey, tadi Cik Saleh ada menyebutkan bahawa sikit intipati ataupun perjalanan program. Antaranya kalau saya ingat memasak, gubahan bunga, ada pertandingan bola sepak, ada selebriti yang kita dah pecahkan rahsia dia. Dah tahu. Mungkin antara lain bagi manfaatkan penduduk di kawasan tersebut, macam contoh adanya jualan-jualan di mana mereka mungkin penduduk setempat boleh berniaga juga, boleh buka booth, ataupun adanya hidangan makanan tradisi dari Perak sendiri, ada tak? Okey, selain daripada program yang telah kita nyatakan tadi, antara program lain yang kita akan anjurkan ialah untuk jualan rahmah. Ini antara program jualan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat, kerana jualan yang akan dibuka kepada itu yang mana harganya adalah saya dimaklumkan 50% lebih murah berbanding dengan
harga biasa yang kita dapat. Dengan keadaan suasana ekonomi dan tekanan harga yang sangat tinggi ni, so ini penduduk di kawasan setempat tu boleh ambil peluang lah untuk membeli belah di jualan rahmah, dan juga kita ada jualan agro madani yang mana penduduk berpeluang untuk membeli barang keperluan dengan juga harga yang lebih murah berbanding dengan harga yang di pasaran lah. Selain daripada itu, kita ada juga ruai pameran dan perkhidmatan dari pelbagai agensi. Mungkin saya boleh kongsikan di sini kita ada JPJ, kita ada JPN, kita ada Kemas, Pekeso, KWSP, Pejabat Daerah, dan semua ini saya boleh simpulkan antara perkhidmatan yang boleh kita dapatkan. Kita boleh tukar IC kalau nak, dan kita Tukar boleh IC? maksudnya IC baru. Manalah tahu kan ada beberapa penduduk yang belum lagi berkesempatan untuk buka IC. Kalau kita nak pergi JPN tu mungkin lambat, tapi kat sini kita boleh terus saja. Tak juga Encik Saleh, sekarang JPN dah laju dah buat kerja. Yelah, tapi nak kira ambil cari parking lagi, nak bangunan ini. Baik, kita nak memudahkan rakyat dan juga penduduk lah betul di sekitar kampung Masjid Ijuk tu, ataupun penduduk di sekitar kawasan tu jugalah tu. Kita orang kata merapatkan jabatan-jabatan agensi tu, kita bawa mereka ke kampung. Betul. Okey, itulah antara aktiviti-aktiviti lain lah. Okey, selain daripada itu, kita nak tahu juga tadi Encik Saleh dah kongsikan antara matlamat dan objektif yang ingin dicapai untuk Kampung Angkat Madani ini. Tapi kita nak tahu juga apa sebenarnya antara harapan-harapan daripada penduduk kampung itu sendiri. Okey, sebelum kita melaksanakan projek ini, kita telah melaksanakan pelbagai seri perbincangan dengan penduduk kampung. Kita beritahu diorang ni apa yang you all nak, apa yang kami perlu fokus untuk melaksanakan projek ini. Selepas beberapa siri perbincangan telah dilaksanakan, 10 projek kami telah mengenal pasti. Yang mana projek itu meliputi projek-projek pembinaan dewan sekolah, menaik taraf, kemudian di masjid, sekolah, fasiliti seperti di ruang perniagaan, gelanggang futsal. Jadi semua projek ini kita punya objektif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup melalui pembinaan semua infrastruktur ini. Dan juga bila kita laksanakan dewan ni secara tak langsung, kanak-kanak ataupun pelajar di sekolah itu yang sebelum ini melaksanakan aktiviti dengan keadaan cuaca yang panas, hujan. Jadi alhamdulillah bila dengan terlaksana dewan ini, so kanak-kanak ini dapat melaksanakan pelbagai aktiviti dengan lebih selesa. Dan juga seperti yang kita semua sedia maklum, kawasan Kampung Ijuk ini mempunyai taburan hujan yang sangat tinggi. Dan penduduk di kampung ini selalunya menghadapi masalah banjir. Dengan peruntukan yang disediakan oleh kerajaan, kami bantu untuk melaksanakan beberapa projek untuk mengorekkan sungai, untuk menaik taraf kawasan saliran. Dan alhamdulillah kita bersyukur semua masalah itu hampir selesai. Dan kalau mungkin saya boleh kongsikan, kalau dulu pada tahun 2023 jumlah rumah yang terkesan adalah 125 rumah, tetapi alhamdulillah baru-baru ini dengan keadaan hujan yang sangat lebat, dan alhamdulillah jumlah itu berkurang, dan baru-baru ini hanya tinggal 27 rumah saja yang terkesan. Maksudnya kami bersyukur dengan pelaksanaan projek itu telah memberi kesan lah, dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan penduduk di kawasan itu. Dan berbalik kepada soalan apakah harapannya, so harapan kami bila kami dah laksanakan semua projek ini, so penduduk kampung sama-samalah untuk menjaga dan memanfaatkan semua kemudahan yang telah kami bantu untuk sediakan. Okey, jumpa kami nanti di Ijuk. Jumpa kami. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cik Muhammad Salihuddin Zainal Abidin, merupakan Ketua Dewan Pengarah Cawangan Dasar dan Pembangunan Organisasi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Audit Negara. Terima kasih. Jika ada kelapangan, kami akan muncul. InsyaAllah 3 November di Kampung Masjid Ijuk, Perak, untuk majlis peluncuran Kampung Angkat Madani Jabatan Audit Negara. Baik, sebelum kita nak berehat, kita nak menyaksikan satu VT mengenai memelihara sumber air mentah. Tapi dekat negara yang agak jauh juga, dari Colombia dan Ecuador. Jom kita tengok. Kita saksikan. Air adalah keperluan asas untuk kehidupan seharian. Ia digunakan untuk minum, memasak dan kebersihan diri. Selain itu, air juga merupakan komponen utama dalam aktiviti pertanian. Melihat dari peri penting air kepada sumber ketamadunan dan kelangsungan hidup manusia, komuniti masyarakat luar bandar di Andes, Colombia dan Ecuador bersatu hati membentuk satu perkumpulan bagi memastikan sumber bekalan air di sepanjang Sungai Amazon terus terpelihara.
Dibantu kumpulan advokasi antarabangsa seperti Conservation International, kumpulan ini telah berusaha untuk melindungi kawasan tanah lembap tinggi yang dikenali sebagai Paramas dari dirosakkan, sekaligus sebagai usaha memulihkan tumbuhan asli yang berada di kawasan berkenaan. Untuk rekod, kebanyakan paramas di dunia yang mengatur kitaran air dengan menyerap dan perlahan-lahan melepaskan hujan terdapat di Andes di Colombia, Ecuador dan Peru. Penebangan hutan di Amazon digabungkan dengan variasi yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kemerosotan tanah adalah apa yang telah menyebabkan dinamika air berubah, kata Patricia Bejarano, pengarah program Landscape Gunung Tinggi dari Conservation International bagi negara Colombia. Dalam pada itu, Colombia kini sedang dalam fasa akhir bagi menjadi tuan rumah persidangan biodiversiti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Bandar Charlie pada akhir Oktober ini. Selain itu, bagi 13 individu di El Teblon, sebuah komuniti luar bandar di pinggir Quito, bekerja di sebuah tapak semayan di Pachamo, Poliguilo bagi menanam pokok dari spesies Polylepis. Menurut Diana Sapalo, pokok dari spesies Polylepis ini merupakan tumbuhan asli kepada Paramo yang dapat membantu memelihara takungan air. Pokok yang dengan permukaan yang besar ini sangat baik untuk menangkap dan menyimpan air. Ujar Diana Sapalo lagi, ketika musim kering, pokok ini akan perlahan-lahan melepaskan air ke dalam tanah di mana ia kembali ke kitaran air. Dalam pada itu, aktivitis tempatan dan pihak berkuasa daerah di Kuarta Vita ini bekerjasama dalam membangunkan dan memperluaskan kawasan perlindungan Paramo. Melindungi taman dan spesiesnya termasuk tumbuhan seperti Frailejones atau Espeletia yang terkenal dengan keupayaannya untuk memelihara air adalah sangat penting bagi memastikan bekalan air minum dan takungan hidroelektrik penuh, kata Doris Ramos yang berkhidmat di Pejabat Datuk Bandar Kuarta Vita. Taman itu yang pernah digunakan untuk pertanian lembu telah menjadi kawasan perlindungan sejak 2018 dan Frailejones yang berharga serta spesies lain telah tumbuh perlahan-lahan di tanah tersebut. Filem adalah bentuk seni dan hiburan yang menggunakan gambar bergerak dan suara untuk menceritakan cerita, menyampaikan mesej atau menggambarkan idea. Filem juga boleh menjadi alat yang berkuasa untuk mengungkapkan budaya, pengalaman dan isu sosial. Bersempena dengan Black History Month, satu festival filem Afrika diadakan di kota London bagi meraihkan karya-karya bermutu dari benua Afrika. Festival yang berlangsung selama 10 hari itu mengumpulkan para pembikin filem dan pelakon dari lebih 20 buah negara Afrika, Ghana, Maghribi, Sierra Leone, Senegal dan Zambia merupakan antara negara yang telah mengesahkan penampilan mereka di Festival Filem Afrika. Keith Siri, seorang kurator utama dalam Festival Filem Afrika, ketika ditemu bual berkata, penganjuran festival tersebut adalah sebagai usaha mempotretkan hasil-hasil karya tenaga anak muda dari Afrika. Festival Filem Afrika mula dibuka menerusi tayangan dokumentari Dahomey yang diarahkan oleh pengarah kelahiran Senegal, Mati Diop, di mana dokumentari ini telah memenangi anugerah beruang emas di Festival Filem Berlin untuk tahun ini. Filem Black Tea yang dibintangi oleh Nina Melo dan Chang Han akan menjadi filem penutup di festival ini nanti. Festival Filem Afrika telah bermula sejak 25 Oktober dan akan berakhir pada Ahad 3 November ini.
itu dia tadi kita saksikan sebuah VT mengenai Festival Filem Afrika. Hari ini VT kita semua bersifat internasional. Lain daripada lain, memuka minda semua. Okey, kita akan teruskan dengan segmen yang berikutnya. Silakan, Pasha. Dia macam walk down memory lane sikit ya, sebab kami dua-dua merupakan alumni daripada universiti yang telah menjadi manusia. Alhamdulillah. Yang menjadikan kita manusia, betul. Okey, hari ini untuk kita sambunglah kita punya session. Kita bercakap tentang penyelidikan dan juga inovasi antara jalinan UiTM dan industri. Jadi maka oleh kerana kita dua-dua alumni, UiTM sentiasa di hatiku. Jadi kita akan teruskan dengan memperkenalkan tetamu di studio kita untuk pagi ini. Yang pertama adalah Profesor Madya Technologies Dr. Roslinda Alias, merupakan pengarah bahagian perkhidmatan dan pembangunan OKU, UiTM, dan juga di sebelah beliau Profesor Insinyur Dr. Ahmad Sabirin Zulfaqar, pengarah Business Innovation dan Technology Commercialization Center atau singkatannya Bitcom. Sebut betul-betul, bukan Bitcoin. No. Bitcom. Okey, Pasha nak tanyakan. Tadi Pasha nak tanya Dr. Roslinda. Yes, tadi kita tanya dah. Kita kena sebut nama Dr. Roslinda ni betul-betul sebab pagi-pagi dia dah kadang tersasar doktor. Dia dah cakap nama saya Dr. Roslinda bukan Rosalinda. Okey. Doktor, kita nak mulakan dahulu, mungkin boleh terangkanlah secara ringkas apa itu DIDI ataupun DD ke kita nak sebut? DD 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih diucapkan kepada pihak bernama kerana memanggil kami berdua untuk berkongsi apa yang kami nak kongsi pada pagi inilah. Pertama sekali berkaitan dengan DD. DD merupakan Disability, Invention, Design and Innovation yang memfokuskan kepada semua penghasilan inovasi, reka cipta, reka bentuk yang berkaitan dengan OKU. Bukan OKU yang masuk, mungkin OKU boleh masuk, tetapi ianya untuk yang berkonsepkan kepada manfaat kepada OKU. Produk, servis, perkhidmatan dan sebagainya lah. Saya nak berkongsi mengapa macam mana tercetus DD ini. DD ini merupakan satu pertandingan yang berfokuskan kepada manfaat kepada OKU di Malaysia. Yang pertama, yang dianjurkan oleh Universiti Awam lah. Kita boleh claim like that lah. Universiti Awam yang untuk inovasi inilah, berkonsep inovasi. Bukan kata tiada inovasi. Kita ada. Contoh setiap universiti awam dan universiti swasta dan juga IPT ada masing-masing punya program-program atau pertandingan inovasi. Sebagai contoh, UiTM kita ada IIDEX. That's why sekarang ni kita combinekan IIDEX dan DD. IIDEX bertumpukan kepada semua. Dia tidak memfokuskan kepada untuk OKU. DD ni untuk OKU sahaja. Sebab apa tak tercetusnya idea ni? Saya ni menjadi advocator OKU ni bermula daripada tahun 2010. Dan kita ni memang aktif juga dengan innovator, masuk pertandingan innovation semua. Dan di kalangan kami, rakan-rakan advocator ni berkata, kenapa tiada satu platform untuk kita showcase kita punya produk itu di kalangan kita sahaja. Kita ada sukan, Olimpik, Paralimpik, semua aparat semua. Tetapi untuk innovator macam kami ni tak ada. Tercetusnya DD itu adalah berdasarkan ini sebagai apresiasi kepada semua inovator di luar sana untuk sama-sama kita menggabungkan tenaga untuk memikirkan inovasi-inovasi yang boleh memberi manfaat kepada OKU itu sendiri. Maka DD ini adalah kali pertama diwujudkan di UiTM. Kita namakan DD Awards UiTM. Okey, itu dia. Kita beralih kepada Prof Ahmad. Ya, terima kasih. Sudah bersedia? Alhamdulillah. InsyaAllah. Macam game show pula. Macam game show. Sebab kata nampak So ada hadiah selepas ni. Ada hadiah kita bincang lepas ni. Nak tunggu. Prof Ahmad, kita tahu UiTM adalah satu nama yang besar, yang pakar. Bukan sahaja dalam inovasi, tapi malah juga penyelidikannya sendiri. Mungkin kita tahu setiap apa yang kejayaan yang kita capai itu pasti ada orang di belakangnya. Falsafah pula pagi ni. Okey. Kita tak keluar suara pula. Alhamdulillah. Jadi bagaimana Prof melihat dengan kejayaan ini, siapakah sebenarnya seperti yang saya nyatakan tadi, tulang belakang yang orang kata tu bersama-sama meraihkan kejayaan itu sendiri? Bagi saya soalan ini adalah sangat besar, sangat besar skop untuk dijawab. Sebenarnya kalau kita tengok institusi universiti itu, dia ada pemegang taruh, dia adalah pelajar dan tulang belakang dia adalah pensyarah.
akademia. Sebab bagi saya kombinasi kedua-dua akademia dan pensyarah itu adalah satu kombinasi yang sangat-sangat sangat-sangat orang kata sangat jitu dan sangat yang boleh menghasilkan satu produk ataupun hasil inovasi yang sangat kuat. So jadi bila bertanya dengan saya, tulang belakangnya adalah kedua-dua entiti tersebut, kedua-dua kelompok. Sebab kedua-duanya adalah macam pelajar, mereka adalah tenaga muda yang mempunyai pelbagai idea-idea yang bernas. Sebab mereka punya perspektif idea dia adalah berbeza kalau kita compare dengan pensyarah. Pensyarah ni adalah bagi saya adalah sebagai pelincir. Dia ni adalah pengurus. Sebab kadang-kadang konteks idea tu kita boleh beridea, kita boleh berimajinasi, tapi adakah berimajinasi kita itu berpijak di bumi yang nyata? Daripada segi kos, daripada segi adakah industri berminat dengan idea yang kita hasilkan, cetusan idea yang tersebut. So jadi that's why kalau kita tengok kombinasi di antara pelajar dan penyelidik itu sangat penting. Dan saya juga ingin menambah lagi iaitu daripada segi penstrukturan ataupun daripada segi community membantu. Sebab bagi saya lah untuk menghasilkan satu inovasi yang boleh memberi manfaat kepada komuniti, that's why universiti dan komuniti itu tidak boleh dipisahkan, berpisah tiada. Sebab kadang-kadang idea yang kita cetuskan itu, bila kita sebut perkataan teknologi, inovasi daripada teknologi itu adalah sesuatu yang boleh memudahkan manusia ataupun komuniti. So jadi dekat sini yang saya boleh rangkumkan, dia adalah pelajar, akademia dan komuniti. So jadi bila tiga gabungan ini, dan kita juga bila kita nampak ada sesuatu permasalahan itu, bila dibawa dia akan dapat menyelesaikan dengan mudah. Itu dia cantik susunan ayat. Oh, terima kasih. Okey, betul. So bila kita ada bila UiTM lah adakan satu inisiatif seperti Didi ni kan, apa sebenarnya antara perancangan UiTM untuk memperkasakan lagi inisiatif-inisiatif seperti ini? Waktu selari juga dengan baru-baru ni Belanjawan 2025 baru saja diumumkan, dan juga antara usaha yang akan dijalankan oleh UiTM sendiri untuk menyahut inisiatif Kerajaan Malaysia Madani. Okey, terima kasih. Soalan tu besar tapi berapa minit je diberi kan? Kita boleh bagi. Doktor sempat lagi, doktor. Tak apa, doktor, kita tak apa. Selagi doktor tak habis jawab, kita tak habis rancangan ni. Silakan. Okey, terima kasih. Okey, sebenarnya apabila kita kata inisiatif seperti ini bukannya baru sebenarnya. Seperti mana saya katakan tadi kan, kita dah ada IIDEX. Tetapi IIDEX dia ada pengkhususan di dalam produk itu, produk OKU situ. Tapi sekarang kita expand, kalau kita besarkan lagi menjadi Didi. Dan inisiatif Didi itu bukan bermula hari ini. Kita sebenarnya di bawah bahagian perkhidmatan dan pembangunan OKU UiTM ataupun UDeserved, kita panggil UDeserved, kita dah ada satu perancangan dinamakan Kolokvium dan Inovasi Antarabangsa. So last year, pada tahun lalu pada Disember 2023, kita dah bermula dengan International Student Kolokvium on Disability and Inclusion ISDI, di mana di mana kita telah tap dengan negara China, Filipina, Malaysia untuk bercakap tentang disability untuk ketiga-tiga negara. Dan tahun ini kita majukan pula, kita perkembangkan pula kepada Didi. Sebenarnya dan tahun depan kita akan combinekan kedua-dua ini akan menjadi lebih besar, dan of course ada bincang dengan Prof juga, kita akan bersatu juga dengan Bitkom dan juga dengan jaringan industri dan sebagainya untuk kita rangkumkan inisiatif yang memperkasakan OKU ini, bukan hanya Didi sahaja tetapi lagi pelbagai aspek lah untuk kita perkembangkan lagi sebagai UiTM sebagai peneraju kepada perberkasaan OKU di Malaysia lah, insya-Allah. Okey. Boleh tak saya tambah sedikit? Silakan. Sebab kami di Bitkom ni kita juga ada buat satu program inovasi yang kita namakan sebagai B-Spotlight. Okey, B-Spotlight ni adalah program di mana Bitkom ni kami adalah penjaga harta intelek UiTM. So jika kan tadi you guys bagi tahu you guys adalah alumni UiTM. So bila sampai satu peringkat you guys akan buat satu inovasi yang di mana kita nak harta intelek kan dia. Maksudnya kita nak kategori sama ada copyright ataupun sama ada patent. So bila kita dah harta intelekkan mereka, so katakanlah kita nak menjual, mengkomersialkan. Itu yang ada perkataan commercialization. Mengkomersialkan harta intelek tersebut. So jadi kami juga pada 7 hari bulan
pada 7 hari bulan itu di UiTM Cawangan Selangor ada 2 program yang besar, iaitu satu program yang dipanggil sebagai Didi, satu lagi program B-Spotlight. Kalau kita tengok dekat VT ada dia menceritakan pasal program B-Spotlight. Program B-Spotlight ini adalah satu program di mana kita menjemput semua agensi-agensi pengkomersialan. Related pengkomersialan ni, mereka datang seperti Meranti, Cradle, YIM, MTDC, Bionas dan sebagainya. Kita jemput mereka untuk mereka ni, that's why kita kata industri bersama penyelidik. Mereka datang melihat inovasi-inovasi daripada UiTM. Apabila mereka lihat inovasi UiTM ini, secara tidak langsung penyelidik ini berterusan, dia one stop center, dia terus berhubung dengan pihak-pihak agensi pengkomersialan untuk mereka bertanyakan soalan. So jadi dekat sini ni, satunya adalah kita ingin memperkenalkan produk-produk UiTM dan yang kedua adalah kita ingin merapatkan hubungan supaya informasi itu daripada pihak agensi pengkomersialan terus kepada penyelidik itu darat. Itu kita tengok daripada aspek penyelidikan itu sendiri. Doktor, tidak semua perjalanan itu lurus. Benar. Mesti ada simpang siur dan bengkang-bengkoknya. Betul. Mungkin apa antara cabaran yang dihadapi? Cabaran kalau katakan dalam bidang, bagi saya lah, mana yang kita hidup ni penuh dengan cabaran. Betul. Sebenarnya kalau nak ikutkan cabaran, saya boleh senaraikan sepanjang kertas kajang dan sebagainya. Tetapi dalam yang saya nampak cabaran adalah di mana sesuatu produk yang kita nak hasilkan ni, adakah dia memenuhi kehendak industri dan yang kedua community. Sometimes kita ni berada di Menara Gading sebab universiti ni kan Menara Gading, kita memikirkan bahawa penyelidikan yang kita hasilkan, cetusan yang idea yang kita hasilkan itu mendapat tempat daripada industri. Sometimes bila kita approach industri, kita berjumpa dengan pihak industri, mereka mengatakan ini bukan adalah kehendak mereka. So that's why saya kata peranan kita sebagai universiti ini juga kita kena melihat apakah peluang-peluang di luar sana supaya yang apa yang industry driven ataupun apa yang community nak tu sealiran dengan apa penyelidikan yang kita boleh lakukan di universiti. Itu cabaran dia sebab bila ada demand dan supply, maka sesuatu produk itu akan bergerak dengan mudah. Doktor, sedikit kalau saya boleh tanyakan sedikit. Ini yang paling daripada tadi saya tunggu nak tanya ni. Apa ni? Okey, tadi doktor dan nyatakan bahawa kerjasama di antara academician, student dan juga community. Kita tahu pelajar ini, terutamanya Gen Z ni, mereka mempunyai idea yang mungkin di luar kotak yang berbeza mungkin daripada pensyarah-pensyarah. Bagaimana sebenarnya? Saya kira itu juga satu cabaran. Mungkin ada yang rebel. Ya, tidak semua itu sempurna. Bagaimana sebenarnya para akademik ini mengadaptasi idea mereka dan juga idea yang sedia ada daripada pihak academician sendiri? Saya jawab ke? Okay. Dan juga doktor lah selepas ini. Bagi saya, idea yang rebel tu sebenarnya itulah inovasi. Itulah inovasi. Sebab kita, kalau kita tengok history, sejarah, kita tak ada satu benda yang dia jadi seperti apa yang kita nak. Contoh X-ray. Accidentally dia letak tangan dia lekat lampu, maka dia nampak sinar X-ray dekat situ tu. So bagi saya, dia idea ni adalah idea rebel ni, bagi saya bukan perkataan rebel. Dia ni adalah idea di luar kotak. Saya suka dengan Cik Zahan bagi tahu tadi, idea di luar kotak. Apa peranan kita ialah bila kita menerima idea di luar kotak ni, kita kena pastikan bahawa idea ni realistik atau boleh dibuat. Kadang-kadang idea tu bukan waktu sekarang. Idea tu mungkin dia akan ambil masa. Dan bila konsep sekarang ni kalau kita tengok adalah bagaimana kita nak memasarkan idea tersebut. That's why kita di universiti ni pun kita tak boleh buat seorang. Dan itu yang kita perlu bekerjasama dengan agensi-agensi yang terlibat, sama ada daripada industri, untuk memastikan idea itu apabila dipasarkan, dia mendapat satu tempat dan dia boleh menghasilkan suatu kegunaan untuk komuniti ataupun satu cetusan. Okey. Saya nak tambah sikit boleh silakan idea ni. Secara ringkas. Secara ringkas, kita suka tadi kata di luar kotak, tapi saya panggil idea gila. Itu saya bilang idea gila. Contohnya saya sekarang saya mengajar
educational psychology. So kita memang ada penghasilan produk-produk, kita paksa student-student kita ni. Kadang-kadang idea itu tercetus daripada paksaan, rela daripada subjek tersendiri kan. So bila kita push the limit tu, definitely based pada kita punya pengalaman kan, memang akan keluar tercetusnya idea-idea gila. Dan sekali ni untuk educational psychology kali ini kita fokus kepada permakasan OKU. Memang dah terkeluar dah idea mereka itu. That's why lah kata akademik dan juga pelajar itu sebenarnya idea yang luar kotak, idea gila itu, minta maaf, idea gila itu hasil daripada cetusan paksaan dan juga kreativiti mereka. Kita appreciate dia punya kreativiti lah. Di situ tercetusnya idea-idea yang wow. Tapi sebenarnya dari situlah datangnya orang kata that saying pressure makes diamonds kan. Sebenarnya apabila kita dalam satu keadaan yang tertekan, dekat situlah otak kita orang kata we come up with so many different types of solutions for satu keadaan di mana ialah kalau kita berfikir secara terus mungkin kita tak akan nampak jalan solusinya. It's always pemikiran yang kritis dan di situlah tercetusnya inovasi, di situlah tercetusnya semua idea-idea bernas terutama daripada pelajar dan juga daripada tenaga akademik juga. Ya, betul. Masa begitu mencemburui kita, rasa macam baru tanya dua soalan. Tak apa, kita mungkin ada ruang, ada rezeki lagi kita akan bersama kembali mungkin selepas idea dan juga penyelidikan yang lain. InsyaAllah tak ada masalah. Terima kasih banyak. Kita ucapkan kepada Profesor Madya Technologies Dr. Roslinda Alias selaku pengarah bahagian perkhidmatan pembangunan OKU Universiti Teknologi Merayu ITM, dan juga di sebelahnya Profesor Insinyur Dr. Ahmad Sabirin Zulfakar, pengarah Business Innovation and Technology Commercialization Center BICOM UiTM. Panjang. Macam biasa senafaslah saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okay, dan kita pun sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan Apa Khabar Malaysia tempat kini. Rasanya begitulah cepat masa berlalu. Terutama sekali kalau berkandingan dengan Kak Zahad. Ya, so sweet of you. Baik, kita akan berjumpa lagi besok bersama dengan rakan setugas yang lain. Jaga diri, hati-hati di jalan bagi mereka yang ingin pulang ke kampung halaman. Saya Zahra Syed. Saya Pasha Haim. Seperti biasalah pesan saya kepada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa minum air banyak-banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum.